Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'sati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib. Qallisna minal waba wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Dia masih lagi memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut dapat kita mengisi masa dan ruang antara maghrib dan isyak ini untuk kita menambah ilmu pengetahuan, mendalami ilmu pengetahuan, yang mana ilmu itu sangat bermanfaat untuk rohani kita, untuk jiwa kita. Sekiranya kita tidak menambah ilmu pengetahuan, sebagaimana dikatakan oleh ulama, sekiranya dalam 3 hari kita tidak ada menambah ilmu pengetahuan yang baru, nescaya hati kita tu akan jadi keras. Nescaya hati kita itu susah untuk menerima nasihat, menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh kerana itu mudah-mudahan kita istiqamah duduk dalam majlis ilmu sehinggalah kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Itu masih lagi kita membicarakan berkenaan dengan adab pergaulan yang mana dijelaskan oleh Imam Ghazali pada minggu yang lalu, iaitu berkenaan dengan bagaimana cara kita memilih sahabat. Bagaimana cara memilih sahabat? Disebutkan oleh Imam Ghazali ada 2 tugas untuk kita memilih sahabat. Tugas yang pertama adalah cara memilih sahabat. Cara memilih sahabat tu nanti disebutkan apakah cara yang selayaknya untuk kita memilih sahabat. Kemudian apabila sudah kita bertemu dengan sahabat yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan nanti, maka setelah daripada itu, tugas yang kedua adalah kita menunaikan hak-hak dalam persahabatan. Qala musannif, kata Imam Ghazali, maka apabila engkau mahu mencari sahabat yang engkau jadikan ia sebagai penolongmu di dalam menuntut ilmu dan dalam urusan agamamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya, yang engkau pastikan pada dirinya itu ada 5 syarat. Okey, kita hidup kat muka bumi ni bukan kita hidup seorang-seorang. Kita hidup bermasyarakat. Kita hidup dalam komuniti, dalam masyarakat. Mana kita hidup bersama dengan orang lain. Jadi oleh kerana itu kita kena cari sahabat yang mana sahabat ni dapat menolong kita dalam kita menuntut ilmu dan juga dalam urusan agama kita. Maknanya kita buat kebaikan, kita buat perkara yang makruf, ada bantuan, ada pertolongan daripada sahabat. Ada pertolongan daripada sahabat. Jadi oleh kerana itu kita kena pastikan ada 5 syarat dalam kita memilih seorang sahabat. Syarat yang pertama ialah orang yang berakal. Orang yang berakal. Cari sahabat yang berakal.
Bukan sekadar ada akal, berakal. Bukan sekadar ada akal, berakal. Kadang ada akal tapi tak berakal. Tak gila, ada akal, Allah kurniakan, tapi tak berakal. Beza. Ada akal dengan berakal ni beza. Jadi cari orang yang berakal. Berakal maknanya dia gunakan akal fikiran dia tu untuk berfikir secara waras. Okey, maka tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh, tak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh. Tak ada manfaat. Oleh kerana itu cari sahabat yang berakal, yang cerdik, pandai. Orang berakal ni tak semesti belajar tinggi. Kadang ada belajar tinggi tak berakal pun ada. Tapi berakal belajar tinggi tu lebih baiklah daripada tak belajar tinggi. Tapi nak kata tadi, kadang-kadang ada juga orang belajar tak tinggi tapi berakal. Tak belajar tinggi tu ada sebab-sebab faktor-faktor yang lain, kemiskinan dan sebagainya, tapi dia berakal, orang yang cerdik. Kalau dia diberi peluang, nescaya sudah tentu dia akan belajar lebih tinggi lagi. Baik, kerana akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Berkawan dengan orang bodoh ni akan membawa kepada permusuhan dan menyakitkan hati. Sikit-sikit nak bergaduh, tak faham. Tak faham. Kalau kawan dengan orang cerdik ni, dia cerdiklah sikit. Dia tahu beza mana melawak, mana bergurau dan sebagainya. Kalau yang bodoh ni, dia tak tahu apa. Asyik nak bergaduh aja. Dan paling baik yang kau dapatkan daripadanya ialah terselamat daripada mudaratnya. Apa sebab nak cari orang berakal ni? Supaya selamat daripada mudarat. Beza dengan orang bodoh. Oleh sebab tu ada kata hukama, kata orang cerdik pandai mengatakan khairul mawahib al-aqlu. Sebaik-baik kurniaan Allah Ta'ala adalah al-aqlu, akal, fikiran. Wa syarrul masaib al-jahlu, dan seburuk-buruk musibah ialah kejahilan. Jahil ni seburuk-buruk musibah. Bahkan ulama mengatakan jahil ni adalah sebesar-besar maksiat dekat dunia ni. Sebesar-besar maksiat ialah kejahilan. Kerana dengan jahil tu dia akan buat maksiat-maksiat yang lain. Sebab tu Islam, Nabi diwahyukan oleh Allah, wahyu yang pertama tentang pendidikan, Iqra kan. Iqra tu adalah tentang pendidikan. Maknanya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengajar umat supaya jadi umat yang cerdik. Dan para Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, 124,000 para Nabi tu, tak ada seorang pun yang bodoh. Semua cerdik. Semuanya cerdik. Tak ada seorang pun yang bodoh. Dan Nabi SAW sendiri pun adalah seorang yang cerdik, seorang yang bijak, pandai. Jadi kita umatnya pun dituntut untuk jadi orang yang cerdik, pandai, orang yang bijak, pandai. Dan bijak pandai itu sebagaimana dalam istilah bahasa kita, bahasa Melayu, disebut bijaksana. Bukan bijak sini, bijaksana. Bijaksana tu dengan makna apa? Bijak yang sampai ke sana, ke akhirat lah. Wawasannya jauh, wawasan akhirat, bukan sekadar di dunia saja. Jadi kalau kawan dengan orang yang berakal, orang yang cerdik, selamat daripada mudarat. Berbeza dengan berkawan dengan orang yang bodoh. Sedangkan dia berusaha untuk membawa manfaat kepadamu. Kerana musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Musuh yang berakal lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Oleh sebab tu kena cari sahabat yang berakal. Di dalam hal ini Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, wala tashab aqal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman haina wa aqahu yuqasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma shahu walil syai'i 'ala syai'i maqayisu wa ashbahu walil qalbi 'ala al qalbi dalilun haina yalqahu. Artinya, dan jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh.
jauhi akan dia, jauhi akan dia. Jauhkan bersahabat dengan orang yang bodoh. Berapa banyak orang jahil yang telah membinasakan orang alim ketika ia bersahabat dengannya. Berapa ramai orang alim yang dibinasakan oleh orang yang jahil. Bayangkan orang alim pun boleh binasa dengan orang jahil ketika mana mereka bersahabat. Seseorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang ia berjalan dengannya. Maknanya kalau kawan dengan orang pandai, kita pun akan dapat tempias samalah. Kalau kawan dengan orang yang jahat, maka dapat tempias kejahatannya sama. Kerana bagi segala sesuatu ada ukuran dan keserupaannya. Maka begitulah halnya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan persahabatan. Maknanya orang yang cerdik sudah tentu dia akan cari orang yang cerdik sama dengan dia. Begitulah orang yang baik akan cari yang sesuai dengan jiwa dia lah. Jiwa yang baik, dia tak akan berkawan dengan orang jahat. Kecuali orang yang bodoh yang nak kawan dengan kita, yang dia nak jadi orang cerdik, tu boleh kita kawan dengan dia. Kita boleh bantu dia lah. Yang bodoh yang dapat diajar tu boleh dibantu. Kalau bodoh yang tak dapat diajar, itu lebih baik ditinggalkan. Ditinggalkan. Itu sebab ada istilahnya jahil basit, jahil murakkab. Jahil basit ni jahil yang kita boleh ajar dia. Jahil murakkab ni jahil bertingkat-tingkat, jahil berlapis-lapis. Tu susah nak diajar. Itu orang istilahnya bodoh sombong. Dah lah bodoh sombong pula. Orang macam tu tinggalkan dia. Ajar pun tak guna. Kalau ajar juga ibarat kalungkan rantai emas di leher kera. Itulah ibarat dia. Kasarlah sikit, tapi itulah istilah dia. Jadi kalau kita orang yang tak cerdik, orang yang tak pandai, kita berkawan dengan orang yang pandai untuk kita jadi pandai. Bukan kita berkawan dengan orang pandai untuk kekalkan kita dalam dalam keadaan kejahilan. Ataupun istilahnya bodoh sombong. Tak boleh nak diajar. Jadi itu yang pertama, cari orang yang berakal. Yang kedua, orang yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya. Baik perangainya, baik budi pekerti dia. Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangainya. Kalau kawan dengan orang jahat perangai, maka akan terkena tempias. Lama-lama akan jadi jahat juga, buruk perangai. Iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika ia marah. Ketika mana marah dia tak boleh nak kawal diri dia. Dia lampias saja marah dia tu, tak kira siapa. Sebab tu dalam hadis Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Orang yang tak dapat kawal marah ni orang yang tak baik, akhlaknya tak baik. Jadi orang yang ada kemarahan tapi boleh mengawal kemarahan dia tu, itu orang yang mananya orang yang kuat, orang yang baik. Dan ketika ia diserang oleh nafsu syahwatnya, tak boleh nak mengawal bila diserang oleh nafsu syahwatnya, ataupun buat sesuatu ikut hawa nafsu. Dan Sayyidina Al-Qamah radhiyallahu ta'ala anhu telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak mati. Dalam satu wasiat yang dihimpunkan oleh Al-Qamah ketika mana dia memberikan nasihat kepada anak dia ketika mana dia nak hampir mati. Al-Qamah berkata, wahai anakku, apabila engkau mahu bersahabat dengan seseorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang apabila engkau berkhidmat kepadanya, maka ia akan memeliharakan dikau. Maknanya seseorang yang bila kita buat baik pada dia, dia jaga kita, dia buat baik juga pada kita. Kebaikan dibalas kebaikan. Orang yang macam ni
boleh maknanya boleh kita berkawan dengan dia, boleh kita bersahabat dengan dia. Seperti dikatakan orang berbudi kita berbahasa, orang berbahasa kita kita balaslah budi dia. Macam itulah. Saling berbuat kebaikan. Kalau orang yang saling berbuat kebaikan ni kita boleh kawan dengan dia. Mana contohnya kita buat baik pada dia sikit je, dia balas kepada kita tu kebaikan yang banyak. Kita pun kena balas lagi kebaikan pada dia. Apabila engkau bersahabat dengannya, maka akan bertambah nilai dirimu. Mana bila kita bersahabat dengan dia, kita makin pandai, kita makin berakhlak mulia, kita makin rajin beribadat, kita makin rajin buat perkara-perkara yang berbentuk kebajikan dan sebagainya. Orang macam ni kita boleh kawan dengan dia. Tapi kalau kita berkawan dengan dia, makin kita kawan dengan dia, makin kita lalai daripada masjid, makin kita lalai daripada majlis ilmu, makin kita lalai daripada tanggungjawab kita, lebih baik kita tinggalkan. Tak ada manfaat. Baik, kemudian apabila engkau ditimpa kesusahan, maka ia akan turut sama menanggung kesusahanmu. Susah sama susah ni, yang susah ni nak cari orang sanggup susah sama susah ni susah. Senang sama senang tu mudah. Susah sama susah ni susah. Jadi kalau ada orang yang boleh susah bersama kita, orang yang macam ni kita kena jaga baik-baik. Maknanya ketika mana dia tahu kita susah, dia korbankan. Dia korbankan diri dia, korbankan harta benda dia untuk kita. Dia nak sama-sama rasa susah. Orang macam ni kita patut jadikan dia kawan. Kena jaga dia baik-baik. Kalau ada orang waktu kita senang dia ada dengan kita, waktu kita susah dia lari, ruyup, batang hidung pun tak nampak. Itu kena hati-hati. Kena hati-hati. Kemudian apabila engkau menolong akan dia, nescaya ia akan membalas kebaikanmu. Kalau kita tolong dia, dia balas kebaikan kita. Kita tak minta lah dia balas, kan? Tapi dia tahu tanggungjawab dia. Dia akan balas kebaikan kita. Orang macam ni kita boleh jadikan dia sahabat. Kemudian apabila ia melihat akan kebaikan daripadamu, nescaya ia mengambil perhatian akan dia. Kalau kita buat baik, kita buat kebaikan, dia ambil perhatian. Dia perhati, ambil perhatian. Kemudian apabila ia melihat pada dirimu ada kejahatan, nescaya menutup ia akan dia. Maknanya kalau dia tengok kita ada buat perkara yang tak baik atau perkara yang mengaibkan, dia tak senang-senang cerita dengan orang. Dia tutup aib kita tu. Lepas tu dia nasihat kat belakang. Nasihat face to face lah. Nasihat dengan kita, dia tak cerita dengan orang. Orang macam ni kita boleh kawan dengan dia. Biasalah manusia ni dia ada salah silap. Katakanlah kita buat satu kesilapan, buat satu perkara yang tak sepatutnya kita buat. Dia nampak kesilapan kita tu, perkara yang tak baik yang kita buat, dia tegur kita, nasihatkan kita. Kemudian dia tak cerita perkara tu dengan orang lain. Orang macam ni kita boleh jadikan dia sahabat. Jangan orang yang pantang tengok kita buat salah silap, dia dah tak nasihat kita dah, dia tak tegur kita dah, dia terus cerita dengan orang. Kalau zaman sekarang lagilah canggih. Muat naik dalam Facebook lah, dalam TikTok lah, apa semua, sebarkan. Orang macam ni lebih baik kita tak payah kawan dengan dia. Tak payah kawan. Bukan maknanya dia tutup aib kita tu, dia tak nasihatkan kita. Kalau dia tutup aib kita, dia tak cerita dengan orang, tapi dia segan nak nasihat kita, ataupun dia rasa macam tak tegur kita. Itu pun tak boleh jadi juga. Dia mesti orang yang sahabat ni, mesti orang yang dia berani tegur kita ketika mana kita buat salah, dan dia tak cerita aib kita tu kepada orang lain. Itu baru sahabat yang baik. Kemudian apabila engkau berkata, nescaya membenarkan ia akan perkataanmu. Kalau perkataan kita tu benar, dia akan membenarkan perkataan kita.
Kalau perkataan kita tu tak benar, dia akan tegur, akan nasihatkan kita. Ini kita boleh jadikan sahabat. Apabila engkau mengusahakan sesuatu perkara, nescaya menolong ia akan dikau. Maknanya kita buat sesuatu perkara, dia bantu kita, dia tolong kita tanpa kita suruh, tanpa kita minta bantuan. Dia akan bantu kita. Bila dia tahu kita dalam kesusahan dan sebagainya, kita memerlukan pertolongan, dia akan bantu kita. Apabila engkau berselisih dengannya pada sesuatu, nescaya melebihkan ia akan dikau. Maknanya biasalah. Ini kan pula lidah dengan apa? Lidah akan tergigit kan. Ini kan pula kita dengan sesama kita, kadang-kadang adalah selisih faham sikit. Tapi dia tak menangkan diri dia, dia menangkan kita. Ni yang payah. Kita berselisih dengan dia, selisih faham dan sebagainya, dia menangkan kita. Dia maknanya biar diri dia tu kalah, dia mengaku kalah, dia biarkan kita menang, ataupun dia lebihkan kita daripada diri dia. Ini yang susah ni. Ini yang susah. Kalau ada yang macam ni, ini sesuai untuk jadikan sahabat. Maknanya contohnya dalam perkara-perkara yang kecil-kecil je, yang tak besar sangat, dia cepat-cepat dia minta maaf, padahal dia tak salah pun, kita yang salah, dia pula minta maaf. Dia pula lebihkan kita. Orang macam ni patut jadi sahabat. Dia mudah je gambaran sahabat ni. Kita tengok bagaimana pergaulan antara Nabi dengan sahabat, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sahabat sentiasa lebihkan Nabi. Itu sebab tu mereka dapat pangkat sahabat. Sebab apa? Sebab cara mereka bergaul dengan Nabi tu memang sesuai, mereka tu disebut sahabat. Banyaklah contoh dia. Nabi susah, mereka pun sanggup susah. Nabi tak makan, mereka sanggup tak makan. Tengok bagaimana Sayyidina Abu Bakar ketika mana teman Nabi kan dalam gua tu, ketika mana kafir Quraisy cari, sampai Sayyidina Abu Bakar disengat binatang dan sebagainya, sanggup. Sanggup kerana nak bagi Nabi selesa dan sebagainya. Itu baru betul-betul sahabat. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, inna aqaqal haqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibuz zamani sadda'ak syattata fika syamlahu liyajma'ak. Artinya, saudaramu yang sebenarnya ialah orang yang selalu menolongmu di waktu senang dan susah. Saudara kita yang sebenar, sama ada saudara kandung ataupun bukan saudara kandung, yang sebenar-benar saudara ni, kita susah ataupun kita senang, dia mudah tolong kita, bantu kita. Ini saudara sebenar. Ia sanggup berkorban kerana mahu memberi manfaat kepadamu. Maknanya dia orang yang beriman, kerana beramal dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia beramal dengan hadis tu. Tidak kasihnya seseorang kepada seseorang melainkan dia nak sesuatu kepada orang lain tu sebagaimana dia nak sesuatu itu kepada dia. Maknanya contohnya kalau dia nak diri dia selesa, dia buat sesuatu yang selesa untuk orang lain. Kalau dia nak orang buat baik kepada dia, dia akan buat baik kepada orang lain. Kalau dia nak orang berkorban untuk dia, maka dia akan berkorban untuk orang lain. Ini saudara yang sebenar. Ia sanggup memecahkan, menyelerakkan segala urusannya kerana menolong kau dalam menghadapi bala dan ujian. Maknanya dia ada tanggungjawab dia, dia ada tanggungan dia, tapi oleh kerana dia tengok kita susah, dia sanggup ketepikan urusan kerja dia, dia tolong kita. Ini susah nak cari sahabat macam ni. Kita pun tahu dia pun tengah susah juga, tapi dia sanggup korbankan harta benda dia untuk tolong kita. Kalau dia tak mampu banyak, dia akan tolong sikit. Kalau dia mampu banyak, dia tolong banyak. Kalau dia habis sangat, tak mampu nak tolong apa pun, kita akan dengar ucapan dia, dia akan minta maaf dan sebagainya. Tu sahabat yang baik. Bukan orang yang bila waktu senang dia sama kita, waktu dia susah dia hilang. Kita minta tolong pun cukup payah.
Telefon dah tak angkat dah, kan? Waktu dia minta kita tolong dia. Waktu kita perlukan pertolongan, hilang. Waktu kita senang balik, muncul balik. Ini susah. Sama ada saudara kandung ke, saudara bukan kandung ke, ini bukan saudara sebenar. Bukan saudara sebenar. Ada yang kedua, orang yang berakhlak, akhlak yang baik. Yang ketiga, orang yang soleh. Cari orang yang soleh. Cari orang yang soleh, bukan orang yang toleh. Maka jangan kau bersahabat dengan orang yang fasik. Jangan berkawan dengan orang fasik. Orang fasik ni adalah orang yang selalu buat dosa yang besar, selalu mengekalkan dosa besar. Itu orang fasik. Itu orang fasik. Kerana orang yang takut akan Allah Ta'ala itu tidak mengekali dalam membuat dosa besar. Contohnya orang yang peminum arak, sentiasa minum arak. Orang berjudi, sentiasa berjudi. Itu orang yang fasik. Orang makan rasuah, itu orang fasik. Jadi jangan bersahabat dengan orang yang fasik. Dan orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala itu tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Orang yang tak takut dengan Allah Ta'ala tak boleh dipercayai sepenuhnya, walaupun zahirnya nampak baik. Ini masalah zaman sekarang ni. Dia baiklah walaupun dia tak sembahyang. Ini susah. Itu yang susah. Baik celah mana? Dia baiklah walaupun tak ada iman. Ini susah. Ini yang susah. Zaman sekarang ni macam tu. Kita nilai baik tu pada zahir. Padanya hakikat baik tak baik tu ialah hati, rohani tu, iman, dan sebagainya. Jadi orang yang tak takut dengan Allah tak boleh dipercayai. Bahkan pendiriannya tidak tetap, selalu berubah-ubah mengikut keadaan dan tekanan. Selalu berubah-ubah, pendiriannya tak tetap. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, ini dalam Quran, iaitu wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawah. Dan jangan engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya daripada mengingati kami dan terus saja mengikut hawa nafsunya. Allah sendiri pun berpesan kepada Nabi, jangan cenderung kepada orang yang tidak ingat kepada Allah Ta'ala dan ikut hawa nafsu. Maka jauhi dari bersahabat dengan orang yang fasik, kerana berterusan melihat perkara-perkara yang fasik dan maksiat itu akan menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat tersebut. Kalau berkawan orang yang maksiat, orang yang buat dosa, kalau kita rapat dengan dia dengan tujuan kita nak dakwah dia tu lain, dengan tujuan kita nak ajak dia kepada kebaikan tu lain. Ini maksudnya berkawan dengan kita tak buat apa-apa tindakan. Ini bahaya. Bahayanya apa? Dia akan jadi perkara tu normalisasi. Kita pun dah lali. Bila kita duduk tengok dia buat maksiat, kita tak tegur dia, kita tak apa dia, lama-lama kita dah jadi lali, jadi normal. Maka kita anggap perkara tu, yang maksiat dia buat tu perkara biasa. Padahal kita patut larang dia, patut nasihat dia, patut tegur dia. Ini bahaya. Lalu akhirnya engkau merasa ringan memandang maksiat. Lalu kita rasa, ringan je dia buat. Padahal apa yang dia buat tu perkara yang tak sepatutnya, yang Allah Ta'ala benci. Ini berat. Cuba kamu lihat, orang ramai menganggap mudah dosa maksiat ghibah, mengumpat orang. Sekarang ni musim mengumpat. Sekarang musim mengumpat, musim mengata orang. Faham? Faham. Kerana mereka sudah biasa melakukan maksiat tersebut. Jadi bila dah biasa mengata orang, mengumpat orang, kita dengar pun kita rasa macam tak ada apa. Tak ada rasa macam terdetik dalam hati, rasa tak suka, rasa benci. Sebab apa? Sebab dah jadi perkara tu dah biasa. Ini yang bahaya. Lama-lama kita akan menganggap perkara tu bukan maksiat. Mengata orang, mengumpat orang, itu perkara biasalah, kan?
musim-musim macam ni. Ini bahaya dia. Padahal itu termasuk ghibah, mengumpat orang. Mengata orang ataupun memfitnah orang, lagi bahayalah kalau fitnah. Mengumpat orang ni perkara yang dia tak suka, tu mengumpat. Mengumpat ni perkara yang dia tak suka. Fitnah perkara yang dia tak buat, kita kata dia buat, itu fitnah. Mengumpat perkara tu ada pada dia tapi dia tak suka, tu mengumpat. Jadi dua-dua ni dosa. Dua-dua ni adalah dosa. Tetapi jikalau mereka melihat seorang alim memakai cincin emas atau memakai kain sutra, nescaya mereka sangat mengingkarinya. Ini beza. Imam Ghazali nak mengatakan antara perkara yang dah jadi normalisasi, iaitu maksiat, ghibah atau mengumpat, dengan kalau ada orang alim pakai cincin emas ataupun pakai kain sutra. Orang lebih sensitif yang tu lagi. Orang lebih sensitif kalau tengok orang alim pakai cincin emas. Apa ni? Ustaz pakai cincin emas, tak tahu ke hukum? Padahal dia duduk dengar hari-hari orang mengumpat, orang fitnah tu, dia tak rasa apa. Nampak dia punya gambaran ni. Padahal dosa ghibah itu jauh lebih besar. Dosa mengumpat tadi, dosa fitnah tu jauh lebih besar daripada dosa pakai cincin emas atau pakai sutra ni. Dua-dua tu dosa. Tapi dosa mengumpat ghibah tu lebih besar lagi. Sebab tu dosa ghibah tu termasuk dalam kabair, dosa besar. Dosa besar. Pakai cincin emas, pakai sutra oleh orang lelaki, dosa. Tapi dosa ghibah tu jauh lebih besar lagi. Dia kena hati-hati. Oleh sebab tu kena cari orang yang baik-baik, cari orang yang soleh. Orang soleh ni dia jaga lidah dia jaga semua perkara yang berkaitan dengan tujuh anggota badan dia. Dia jaga. Kalau tengok orang berilmu, tapi kalau dia tak jaga perkara tersebut, tu dia belum soleh lagi lah. Dia ada ilmu tapi belum soleh lagi. Kalau orang soleh ni dia jaga semua tu. Dia jaga. Yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia. Hubbud dunia, kasihkan dunia. Jangan kawan dengan orang tamak dunia. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tamak dunia, kerana bersahabat dengannya adalah racun yang membunuh. Orang yang tamak akan dunia. Dan tabiat, perilaku seseorang itu cepat sekali meniru dan mengikuti tabiat orang lain. Dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat sekira-kira kita tidak menyedarinya. Maka suka sekedudukan dengan orang yang tamak pada dunia akan menambah tamakmu terhadap dunia. Kalau berkawan dengan orang tamak dunia, kita pun jadi tamak juga. Kita pun jadi haloba juga terhadap dunia. Dan sebaiknya suka sekedudukan dengan orang yang zuhud akan menambah zuhudmu pada dunia. Kalau berkawan dengan orang zuhud, maka kita pun akan zuhud. Zuhud ni bukan maknanya pakai pakaian compang-camping. Bukan, jangan salah faham. Banyakkah orang faham zuhud ni duduk dangau, duduk pondok kecil, duduk rumah dan nak reban. Itu zuhud? Tak, bukan. Zuhud ni di hati. Tak semestinya orang kaya tak zuhud. Orang kaya kalau dia tak terikat hati dia dengan kekayaan dia, dia dikira orang zuhud. Maksudnya kalau harta dia hilang pun dia tak ada terkesan. Itu orang zuhud. Berbeza dengan orang yang kalau dia susah tapi hati dia sentiasa nak bercita-cita nak sesuatu apa yang ada di tangan orang lain, itu bukan orang zuhud. Itu bukan orang zuhud. Orang zuhud ni dia ada kekayaan, dia manfaatkan untuk agama, dia manfaatkan untuk akhirat, dia manfaatkan untuk perkara yang baik, dan dia tak kisah pun harta benda dia tu, tak ada terkesan dalam hati. Itu orang zuhud. Itu orang zuhud. Jadi orang zuhud ni dia tak nak apa yang ada di tangan orang lain, itu orang zuhud. Apa yang dia ada, itulah yang dia ada. Dia tak bercita-cita nak apa yang ada pada orang lain. Itu orang zuhud. Bukan zuhud tu pakai pakaian rabak dan sebagainya, itu bukan. Itu bukan.
Sebab apa? Sebab Islam ajar kita jadi umat yang kemas. Nabi pakai pakaian yang rabak ke? Tak ada. Nabi pakai pakaian sederhana. Kalau cari, kalau rabak, jahit. Sebab tu Nabi kadang pakai ada bertampal-tampal. Tapi bukan biar rabak macam tu. Bukan. Nabi pakai bukan selekeh, semat, tapi sederhana. Bukan biar kotor, biar maknanya pakaian tak disetrika dan sebagainya, kan? Nampak tak kemas, nampak apa nama ni selebeh, bukan. Islam tak ajar macam tu. Sebab tu dalam Islam ada an-nazafatu minal iman. Kebersihan tu sebahagian daripada iman. Kekemasan tu sebahagian daripada iman. Yang kelima, orang yang benar. Orang yang benar, orang yang bercakap benar. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang pendusta, orang yang suka berbohong, orang yang suka menipu. Barangkali ia akan menipu engkau kerana ia laksana fata morgana, yang seakan-akan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Jadi kalau kawan dengan orang bohong, sahabat dengan orang suka menipu, dia akan menipu kita. Kalau orang yang benar ni, dia akan sentiasa benarkan kita. Dia akan sentiasa benar. Orang benar ni orang yang kalau sepatutnya dia cakap perkara tu A lah, kalau B lah, dia tak akan melencong. Tu orang yang benar. Berbeza dengan orang suka berbohong. Dia akan sentiasa berbohong, cari helah untuk berbohong. Maka inilah 5 syarat yang perlu engkau cari di dalam memilih sahabat. Mana kalau nak pilih sahabat, cari ada 5 ni, 5 syarat ni, 5 kriteria ni. Barulah sesuai untuk jadi sahabat dunia akhirat. Barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat-sifat ni. Nak dapat semua yang ada 5 ni memanglah susah, memanglah payah. Walaupun pada orang yang duduk mengaji di surau-surau atau duduk beribadah dalam masjid. Orang masjid, orang surau pun nak ada 5 ni pun susah. Apatah lagi orang yang bukan kaki masjid, bukan kaki surau, bukan kaki majlis ilmu. Bayangkan. Oleh itu tiada jalan bagimu kecuali engkau memilih satu di antara 2 jalan. Jadi maknanya kalau nak cari 5 syarat ni, 5 kriteria ni tak ada, tak jumpa langsung. Tak jumpa walaupun satu. Sama ada orang surau ataupun orang masjid, tak jumpa. Bila tak jumpa, kata Imam Ghazali, ada 2 jalan yang perlu kita pilih. 2 jalan tu akan disebut nanti oleh Imam Ghazali. Yang pertama adalah beruzlah atau mengasingkan diri daripada orang ramai. Yang kedua bergaul dengan orang ramai, tetapi ada cara-cara dia. Ada cara-cara dia. Macam mana nak bergaul dengan orang ramai. Itu akan disebutkan nanti oleh Imam Ghazali. Jadi nanti kita tengoklah sama ada kita perlu kita beruzlah ataupun kita bergaul juga dengan orang ramai ikut kedudukan kedudukan masing-masing. Ada disebut nanti kategori dia. Itu kita akan bahas pada pengajian yang akan datang. Jadi kita berhenti dulu di sini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, sebagaimana yang diwawarkan sebelum ni, untuk pengajian yang akan datang lepas pada kita habis Bidayatul Hidayah ni, kita akan masuk akidah ataupun tauhid. Kita akan guna buku Aqidatul Mukmin, akidah orang beriman, yang saya wawarkan sebelum ni. Alhamdulillah kita dapat berapa orang infakkan untuk beli 30 naskah. Satu naskah RM30. Jadi kita dapatlah dalam RM900. Ada orang infak. Jadi kita dah sampai pun, dah ada kat Bintulu ni pun 30 tu termasuk yang memang beli. Dia memang nak beli untuk diri sendiri. Yang lain-lain tu adalah infak ke masjid. Nanti masjid akan peganglah kitab tu. Jadi siapa yang berhajat untuk pengajian, dia boleh ambil. Selesai pengajian, dia bagi baliklah kepada masjid. Kemudian bila dah khatam, terpulanglah masjid nak bagi ke macam mana tu, terpulang. Saya serahkan pada masjid je. Tapi sepanjang pengajian ni masjid akan peganglah supaya orang tu sentiasa akan datang untuk pengajian. Maknanya dia bukan ambil nanti dia bawa balik, lepas tu ruyuk tak ada datang. Tak ada manfaat dia. Kecuali orang yang beli. Orang yang beli tu memang hak dia lah sebab dia beli. Dia akan ambil lah. Okey.
Jadi itu sekadar itu saja makluman. Jadi wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.